Assalamualaikum guys, welcome back. Benda ni seolah-olah macam tak habis dan aku yakin memang takkan pernah habis. Kalau kata dulu, bila kata kita ada ijazah, kita ada PhD dan sebagainya, kita akan dipandang tinggi. Tapi sekarang ni dunia dah berubah dan kita sendiri pun dah boleh nampak dah perbezaan dia. Dan mungkin ini juga antara sebab kenapa dah semakin ramai orang yang berani menyuarakan pandangan diorang dan juga merendahkan institusi pendidikan. Baru je viral semalam kemarin lebih kurang, seorang adik ni dia meluahkan pandangan ataupun meluahkan perasaan dia dekat dalam satu video yang mana dekat situ dia kata penat-penat dia belajar sampai ke ijazah dan bila kata masuk ke real life, bila kata cari real job, apa yang jadi, plot twist dia tak dapat diterima oleh adik ni sendiri. Basic graphic design 1,500. Hidup kat KL, hampa rasa aku nak hidup macam mana? Tapi aku pergi interview kerja retail basic 3,000. Takat SPM je. Aku bawa CJ ijazah aku, graphic design aku dapat basic 1,500. 1,600 macam tu, 1,600. Aku ada ijazah basic graphic design aku 1,600. Sebab aku tak ada pengalaman, tak ada experience. Aku buat retail, tak ada experience juga. Basic aku still lagi 3,000. Basic saja. Berlandaskan SPM. Tu pun tak tengok sangat pun result aku. Duduk kat KL weh. Baik aku balik kampung. Jadinya bila kata adik ni dia belajar bidang grafik, benda tu memang dekat lah sebab aku sendiri pun memang ada degree dalam grafik. Aku faham apa yang dia perlu lalu untuk dapat ijazah degree dalam grafik ni, yang mana itu bukan satu perkara yang sangat mudah. Dan siapa yang tak koyak bila kata kau study, kau belajar bertahun-tahun tapi hasil dia mengecewakan. Tapi kalau tanya aku, kita tak boleh nak serkap jarang dalam isu ni dan kita rasa apa yang terjadi dekat adik ni memang terjadi dekat semua orang. Perspektif pertama, aku memang setuju apa yang diperkatakan oleh adik ni. Kerja dekat dalam art and design ni dekat Malaysia memang ada paid. Kalau dekat luar negara, dekat negara barat ataupun dekat Dubai sebagai contoh, bayaran yang diterima memang sangat berbaloi walaupun kita baru start bekerja. Dan untuk dapat gaji macam tu USD ataupun dapat gaji, kita dapat bekerja dengan syarikat-syarikat dekat luar negara, tak susah adik. Adik cuma perlu upload adik punya kerja, hasil kerja adik dekat website-website sebagai contoh, dekat freelancer ataupun upwork.com. Yang mana memang ramai klien-klien serata dunia yang akan masuk dekat website-website macam ni dan mencari designer-designer dan diorang bayar dalam USD. Dan yang penting, kita tak ada bos. Income yang kita dapat tu memang sedap dan kita boleh pilih sendiri apa job yang kita nak daripada list-list yang ada tu. Ataupun kalau kata nak senang, awak upload je karya-karya awak masuk dekat dalam Canva. Seriously cakap, website-website macam ni memang menawarkan pekerjaan ataupun pendapatan yang memang sangat lumayan. Cuma nak menang hati klien, itu cabaran dia. Perspektif kedua, benda ni sebenarnya ada kaitan dengan tahap dan juga kualiti kerja kita sebenarnya. Kalau kata hasil kita tu biasa-biasa saja, memang kita akan diletakkan dekat bahagian bawah sekali dalam kita punya rank sebagai designer tu, yang mana itu bermaksud kita dapat kerja sebagai designer yang baru nak start, yang tak ada pengalaman. Orang kata tu junior designer. Tapi ada juga sebagai contoh kawan aku yang study dengan aku juga dekat degree. Dia punya kerja memang kemas, memang cantik, memang kreatif dan sangat profesional. Makanya bila kata kita orang dah habis degree show, minggu depan tu dia dah start bekerja dekat company luar negara dengan harga gaji dia sebanyak RM10,000 sebagai permulaan dan dia dapat duduk dekat rumah sewa secara percuma. Sebab apa? Sebab company dia tolong bayarkan. Tapi ada juga kawan aku dekat kelas yang sama dapat kerja dan gaji permulaan dia cuma RM1,300 saja. Sebab apa? Sebab beza level cara kerja, hasil kerja dan kualiti kerja tu. Jadinya mungkin disebabkan hasil kerja awak yang masih banyak lagi boleh dibaiki, makanya benda tu mempengaruhi berapa yang awak dapat. Abang tak kata yang hasil kerja awak tu tak bagus ataupun tak cantik dan sebagainya. Sebab kita kena admit, kita semua bermula dekat satu titik yang lebih kurang sama. Banyak design-design yang kita buat tu ada improvement yang kita boleh apply supaya dia jadi satu lagi artwork yang lebih menarik.
Wallahu alam. Perspektif ketiga, mungkin gaji yang awak dapat tu memang sikit disebabkan awak sebenarnya masih lagi dalam probation ataupun temporary staff. Kalau kata nanti awak dah jadi permanent staff, insya-Allah gaji awak akan naik. Contohnya macam abang, bila kata lepas habis degree, abang pergi masuk kerja, gaji waktu tu memang sakit lah. Tapi lepas probation, lepas habis abang dah jadi permanent staff, alhamdulillah gaji agak sedap dan gaji waktu tu naik 2 kali jugalah setahun. Sombong amat. Dan mungkin juga company yang awak pergi tu dia company yang agak sendu, sebabnya ada juga adik kepada kawan abang yang dia tak ada pengalaman sangat dalam bidang seni ni, tapi bila kata dia apply kerja dekat satu company ni, dia dapat gaji sampai RM4,500. Disebabkan apa? Disebabkan syarikat tu dia punya income dia agak sedap lah. Apapun, hidup ni memang agak keras. Dan bila kata awak dapat kerja retail tu, dapat gaji sebanyak RM3,000, awak patut bersyukur sebabnya abang yakin kawan-kawan awak pun ramai lagi yang masih lagi mencari kerja sampai sekarang tak dapat-dapat. Betul. Dan dalam masa yang sama, bila kata dah balik kerja tu, awak masih lagi boleh praktis awak punya skill. Jual skill awak tu secara online macam mana yang abang share sekejap tadi. Dan bila kata dah ada pengalaman, bila kata dah banyak dah klien-klien yang awak handle, lepas tu nanti awak akan ada 2 pilihan yang awak boleh pilih sendiri. Sama ada yang pertama, awak bekerja dengan orang, ataupun yang kedua, awak sendiri boleh pilih untuk kerja freelance dan juga klien akan berebut-rebut cari awak. Sebab kita kena admit, kita kena faham dekat Malaysia ni, kalau kata kita sebagai designer bekerja sebagai freelance sebenarnya lagi untung daripada kita bekerja dekat company. Adalah company-company yang boleh tawarkan kita gaji yang lumayan, tapi company macam ni tak banyak. Untuk aku sendiri, aku boleh kata apa yang dilalui oleh adik ni bukanlah satu cabaran yang baru dekat dalam industri kami, tapi sebenarnya benda yang memang dah lama dah kami hadap. Aku dan sebahagian classmate aku sedar pasal benda ni. Jadi apa yang kita orang buat setiap kali bila kata sampai waktu cuti semester, kami pergi cari sendiri company untuk kami pergi buat internship. Kami buat freelance kecil-kecilan sewaktu kami masih lagi belajar, ataupun kami masuk kursus-kursus ataupun kelas-kelas yang boleh naikkan lagi value diri kami. Contohnya macam aku, setiap kali bila kata cuti semester, aku akan pergi cari company advertising untuk aku pergi buat internship. Waktu malamnya, aku pergi masuk kelas. Sebagai contoh, aku masuk kelas teater, kelas lakonan untuk belajar macam mana untuk present. Dan selain daripada itu, aku masuklah kelas marketing, aku masuklah kelas multimedia dan sebagainya. Ataupun aku pergi berguru dengan sahabat-sahabat aku yang memang dah bekerja sebagai contoh dan dapatkan ilmu-ilmu daripada diorang. Dan korang boleh tanya sendiri dekat David Teo ataupun kawan-kawan yang bekerja dekat Metrowealth. Bila kata aku masuk kerja dekat sana, bagilah kerja apa pun, insyaAllah aku dah ada basic dah untuk selesaikan apa yang diberi kepada aku. Dan dekat situlah aku develop lagi skill. Dan bila kata aku berhenti, aku pergi cari kerja lain ataupun aku pergi buat kerja freelance ke semua ke, alhamdulillah, apa yang aku buat waktu aku kerja dulu, aku boleh apply dekat dalam whatever yang aku buat. Jadi nasihat aku pada semua orang, naikkan value diri kita dan insya-Allah kita akan dapat bayaran yang setimpal. Dan kata pepantun, bukan salah beras di tanah, salah koyak dekat guni. Bukan salah silap ijazah, silap kita lupa diri. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Barang dia mahal.